Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So sekali lagi saya ingin membawakan anda YB Rafizi Ramli bersama ya dengan kepimpinan mahasiswa-mahasiswi di UiTM Cawangan Selangor. Jadi hari ini ya kalau kita lihat dalam sesi ini YB Rafizi Ramli diberi soalan direct tanpa ada sekatan apa jenis soalan, dan kita boleh nampak bagaimana profesionalnya ya YB Rafizi Ramli berdepan dengan soalan-soalan daripada pelajar-pelajar di UiTM ini. Ya, jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk menonton bersama dengan saya video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti dan juga tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua. Bersama dengan Menteri Ekonomi Malaysia. Tadi gemuruh, sekarang gemuruh kuasa 2. Mungkin kuasa 3 kejap lagi. Tapi pada malam kita sangat santai sebenarnya, Wabi. Kita nak berbicara, berdiskusi sedikit tentang inisiatif pendapatan rakyat sedikit. Berkaitan dengan mahasiswa juga kita akan sentuh dan juga berkaitan ekonomi Malaysia. Dan kalau boleh pada malam ini, pergerakan diskusi sangat mudah. 45 minit kita akan bercerita. Saya akan bertanyakan soalan kepada YB. Dan 15 minit lagi kita akan buka kepada warga UiTM dan juga Cawangan Selangor ini untuk bertanyakan soalan mengenai IPR, mengenai ekonomi jika ada terbuku di dada, dan juga mungkin keraguan itu dapat dijawab oleh YB pada malam ini. Boleh? Baiklah. Soalan pertama kepada YB. Kita teruskan saja pada malam ini. Soalan pertama. Di saat YB masuk ke dalam ofis, mungkin mengapa IPR ini merupakan inisiatif yang pertama? Thought prosesnya menatijahkan perkara ini buat rakyat. Dan sebab kalau kita bercerita dan berdengar tentang ekonomi ini sangat luas. Mungkin expectation rakyat ini mungkin adalah YB Tuan Rafizi masuk pada ofis. Mungkin akan berlaku rombakan ekonomi secara besar-besaran. Tapi mengapa IPR ini yang pertama? Silakan YB. Saya lupa nak cakap, saya minta maaf tak sempat nak balik tukar baju batik. Ini daripada office ni tak. Biarlah tugas ataupun perkara-perkara yang kita perlu beri perhatian dalam ekonomi itu ada banyak lapis dan banyak kumpulan, kan. Kalau bercakap tentang ekonomi makro negara, sebahagian besarnya itu adalah yang bersabit dengan soal struktur. Struktur itu maksudnya dasar dan juga keadaan sedia ada. Dia banyak komponen dia. Jadi cara kerajaan cuba menambah baik kedudukan ekonomi ialah dengan memperbetulkan dasar, terutamanya di peringkat kami di Kementerian Ekonomi lah. Tapi semua itu akan ambil masa. Dia bukan sesuatu yang boleh bagi arahan dan terus menjadi, kerana selain daripada ia perlu dilaksanakan, ia juga memerlukan tindak balas daripada pasaran. Jadi perkara itu daripada hari pertama memang kena buat lah. Tetapi dia bukanlah sesuatu yang masuk terus boleh buat. Dia ambil masa untuk kita semak dan bangunkan pendekatan-pendekatan. Tapi soal orang miskin ni memang ada tiap-tiap hari. Yang itu tak payah tunggu dasar lah. Memang usaha untuk membasmi kemiskinan itu sepatutnya berterusan daripada hari pertama. Dan dari segi keutamaan dan dari segi keperluan untuk dilaksanakan, ia sepatutnya menjadi perkara pertama yang perlu dibuat. Jadi itulah yang kami tetapkan di Kementerian Ekonomi, bahawa sementara kita melakukan perubahan-perubahan dasar, kita juga kena secara serta-merta in parallel to that is get down to the business of finding ways how we can focus on membasmi miskin Tegal. Jadi sebab itu memang betul, saya ingat yang paling awal sekali kita bangunkan ialah pendekatan-pendekatan tambahan kepada usaha untuk membasmi kemiskinan. Yang saya kena sebut sebenarnya mana-mana kerajaan atau menteri pun memang itu akan berterusan. Memang dah ada sebelum itu, masuk menteri baru, dia tengok dengan pasukan macam mana nak tambah baik, dan before me it has been ongoing. Now amanah saya, dan selepas saya pun it will always continue like that,
kerana seperti yang saya sebut tadi, memang kita tak boleh larilah daripada ada kumpulan yang akan sentiasa berada di bawah garis kemiskinan. Baik, terima kasih YB. Mungkin saya ingin respon terus kepada soalan YB tadi berkaitan kemiskinan ini tidak akan pernah habis. Cumanya ingin menyahut. Nanti saya cakap-cakap terbang semuanya. So it's okay. No, don't worry. Okay. You were asking? Kita ingin menyahut, silakan. Ingin menyahut saranan. Tengok, silakan. Terima kasih. Bukan silakan, terima kasih. Dia boleh buat menantu. Kita ingin menyambut saranan. saranan. Dia dah lupa nak tanya apa. Okey, soalannya apa dia? Okay. Kita ingin menyambut saranan yang Bapak Perdana Menteri ingin menoktahkan kemiskinan tegar ini dan mungkin strategi perlu dilakukan oleh pihak kementerian. Berapa lama kita boleh lihat ataupun apa strategi pihak kementerian ada buat masa sekarang? Silakan YB. Ada banyak kaedah-kaedah yang sedang berjalan dan insya-Allah akan digunakan. Sebahagiannya ialah yang melibatkan bantuan terus. Kerana seperti saya sebut tadi, ada keluarga yang memang dia tidak ada keupayaan untuk menjana pendapatan. Sama ada dia sakit ke, dia dah tua ke. Jadi tak payahlah nak suruh dia pergi buat vending machine. Kesian kat dia. Jadi kumpulan yang ni begini contohnya kan. Memang kita kena bantu terus dari segi pindahan tunai dan bantuan-bantuan lain. Ada yang berkeupayaan untuk menjana pendapatan malah naik lagi tinggi. Yang itu kita bantu dengan cara yang seperti yang ada sekarang. Kan? Ada yang kita kena bagi bantuan modal ataupun kita kena bagi peralatan. Kan? Kaedah-kaedah itu memang akan terus berjalan. Yang saya ingat memberi lebih fokus sekarang ialah kerana dasar untuk menoktahkan kemiskinan supaya setiap tahun itu kemiskinan tegar itu adalah sifar yang itu menjadi ukuran yang semua orang dalam kementerian kena kejar. Bukan saya saja, kementerian-kementerian lain pun semua kena kejar dan bila pelaporan itu dipantau dengan dekat dan dia menjadi satu paparan utama, pelaporan setiap kali belanjawan dibentangkan, fokus yang berganda itu insya-Allah akan memastikan bahawa walaupun kita tak pernah kata takkan ada orang miskin, tetapi kita berjaya meminimumkan keluarga-keluarga yang berada di bawah paras kemiskinan. Dan saya ingat itulah yang sepatutnya berlaku daripada satu pentadbiran ke satu pentadbiran. Supaya kita sentiasa ingat sementara kita fokus kepada yang atas untuk kembang ekonomi bagi orang kaya, buat digital and tech startup kaya raya, you should always remember for every 1% that goes up, there will always be someone who is at risk of being left behind. Jadi kalau komitmen itu berterusan dan pelaporan itu berterusan, kerana what doesn't get measured doesn't get done. Jadi yang itu yang saya ingat, strategi itu akan memastikan bahawa kita akan sentiasa boleh memastikan seberapa ramai keluarga yang boleh dibantu itu terus mendapat bantuan. Baik, maksudnya yang kaya ini sudah kekal stabil. Kita nak bantu sekarang yang miskin tegar melalui inisiatif pendapatan rakyat. Dan mungkin soalan seterusnya kita masuk sikit kepada sistem padu yang baru dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi. Yang mana sistem padu ini wujud selepas IPR ini dijalankan. Maksudnya sudah pun berlaku pemilihan partisipan ataupun peserta-peserta padu ini, IPR ini. Yang mana mungkin berlaku ketirisan, kita tidak tahu sebelum padu dilaksanakan. Dan adakah selepas ini jika padu ini dilaksanakan berlakunya scrutinizing kepada golongan yang sepatutnya menerima IPR ini, mungkin berlaku rombakan YB? Macam mana? Padu adalah satu komponen utama dalam penstrukturan balik ekonomi negara kita. Satu babnya ialah kerana selama ini kita memberikan subsidi secara pukal. Kalau subsidi pukal itu zaman dulu-dulu 5 bilion, 8 bilion tak apa, sekarang dah 80 bilion.
Jadi 80 bilion itu mungkin boleh buat 10 lagi UiTM. Contohnya lah kan. Kemudian bila dah ada subsidi pukal begitu, dia banyak ketirisan lah. Orang yang tak patut dapat pun dapat, orang asing pun dapat. Minyak masak yang sepatutnya pergi kepada keluarga miskin, tiba-tiba lah kita faham lah, dia orang lain yang beli. Jadi kita dah sampai ke peringkat bahawa amalan itu perlu diubah. Masalahnya begini, orang cerita pasal penyasaran semula subsidi ini dah lama dah, daripada setiap pentadbiran pun orang cakap. Cabaran dia ialah macam mana kita nak memastikan bila kita sasarkan itu dia betul-betul berlaku adil. The main argument against bulk subsidy is that it is not fair. Tapi kalau kita beralih daripada subsidi pukal, buat subsidi bersasar, tapi lebih ramai orang tercicir, then you miss the boat altogether. Jadi apa keperluan utama untuk memastikan ia berlaku adil dan juga tercicir? Sebenarnya data. Kita kena tahu secara granular di peringkat setiap isi rumah. Sama yang seperti yang UiTM sedang bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi sekarang ni buat. Iaitu turun ke bawah, tengok secara terperinci dan dengan pemahaman mengenai isi rumah itu membolehkan program yang paling sesuai kita padankan. So that's the concept. Cuma masalahnya kita nak kena buat untuk 30 juta orang. Jadi kalau kita nak suruh UiTM buat, 10 tahun baru siap kot. Jadi tak sempat lah kan. Jadi sebab itu melalui padu, ini adalah cubaan dan juga satu usaha kerajaan yang paling besar untuk membina pemahaman mengenai setiap isi rumah yang paling besar pernah kita buat lah. Cuma kita bernasib baik sekarang berbanding dengan dulu sebab sekarang zaman digital. Jadi ambil contoh, segala benda kita buat tu sebenarnya banyak maklumat tu dah ada di jabatan-jabatan kerajaan. Di Malaysia ini tak banyak negara macam Malaysia. Lahir saja data dah orang ambil dah. Lahir saja kena daftar CJ beranak. Lepas tu ada MyKid. Lepas tu ada IC. Lepas tu masuk sekolah. Data ni ada di semua tempat. Cuma sebelum ini, ia tidak digabungkan di dalam satu pangkalan data yang bersepadu yang membolehkan kita betul-betul faham sebenarnya dekat mana dia kerja, apakah kos dari segi sara hidup dia yang kena pada tempat itu, sewanya berapa, makannya berapa, kalau dia kerja dari satu tempat ke satu tempat, kos minyaknya berapa kan. Jadi itu adalah asas kenapa padu perlu dibangunkan, kerana kita nak pastikan bila kita buat subsidi bersasar, ia betul-betul berlaku adil sebaiknya. Sebab itu juga kita buka kepada orang ramai. Kerajaan sebenarnya boleh saja buat keputusan untuk menetapkan keluarga mana yang patut dapat subsidi bersasar, siapa yang tak dapat. Tapi kita perlu bagi ruang itu kepada seberapa ramai rakyat kita untuk kemaskini data dia, sebab kita nak pastikan kita meminimumkan keciciran. Dan apabila proses itu telah berlaku, selain daripada subsidi bersasar, bila kita dah ada sebenarnya a more granular insight of a household, maka itu membolehkan kerajaan terus zoom in kepada keluarga mana yang sepatutnya berada dalam program-program seperti IPR juga. Dan insyaAllah kalau contohnya saya pun tak tahu bila proses itu dah berlaku, mungkin jumlah kemiskinan lebih tinggi, mungkin lebih rendah, mungkin peruntukan yang kita sedia ada untuk basmi kemiskinan ini, mungkin kita kena pergi balik supaya kita semak balik lebih banyak. Tapi proses untuk mendapatkan data dan maklumat itu perlu berlaku terlebih dahulu, dan bila itu telah ada, dia akan membantu kerajaan bukan saja sasar subsidi tapi sasar semua program
kepada keluarga mengikut kemampuan dan kedudukan sosioekonomi setiap keluarga. Baik, terima kasih Wabi. Panjang lebar berkaitan padu. Maksudnya promosi untuk anda semua dan jangan lupa, saya pun nak promosi juga untuk padu hari ini. Kita boleh juga buat pendaftaran dan juga pengemiskinian sistem padu di luar daripada DK 500 ini. Ada kaunter daripada Kementerian Ekonomi melalui Jabatan Perangkat di Malaysia yang datang. Anda boleh berdaftar, buat kemaskini akaun anda untuk sistem padu. Kita sambut saranan Kementerian Ekonomi bersama YB Menteri pada hari ini. Baiklah, soalan yang seterusnya YB berkaitan kemiskinan tegar juga. Melalui IPR ini, masalah hari ini kita tak nampak lagi kesan yang mungkin kajian impak di peringkat kementerian. IPR ini bagaimana? Keadaan semasa ini. Hasil jualan ataupun data-data yang kita dapat lihat, oh inilah keberkesanan ataupun hasil daripada IPR dilaksanakan selama lebih kurang beberapa bulan seawal Februari 2023. Terasa saya, silakan. Dia sebenarnya data tu ada. Jadi saya tahu contohnya yang jual kat luar tu dia dah kaya-kaya. Sebab bila ada vending machine, setiap transaksi itu memang keluar dekat dashboard kami. Jadi kita sebenarnya pantau pasukan lah yang mengusahakan IPR ni. Dia tahu sebenarnya peserta mana yang ini tak pergi restock makanan ni. Yang ini sebenarnya sangat laku dapat berapa. Jadi dia punya range ada yang dalam tempoh 4-5 bulan dia punya jualan dah melebihi RM70,000. Dekat UiTM ni lah. Kan? Maksudnya budak UiTM makan banyak. Kan? Jadi range dia itu, jadi kita memang sebenarnya tahu teruslah sebenarnya yang mana dah keluar, yang mana belum keluar. Sama juga untuk Intan contohnya, oleh kerana ekosistem itu dibina yang mana off-taker itu dah ada. Walaupun dia tanam cili 20 hektar, yang beli itu memang Nestle contohnya. Jadi harga itu telah ditetapkan, jadi memang lantai pendapatan itu ialah RM2,000 sebulan sekurang-kurangnya. Kan? Jadi itu juga sebenarnya salah satu beza program melalui IPR yang mengikut template ini, kerana kita ada data yang kita boleh semak terus dan pantau. Jadi kita tahu yang mana dah keluar dan yang mana belum keluar lah. Dan insya-Allah sebab itu saya ingat yang kita tetapkan penerima ini 2 tahun saja. Kerana bila kita dah tahu dia berapa dia dapat sebulan, itu yang latihan dan modul yang disediakan oleh UiTM itu kita berharap akan dapat membantu dia. Sekarang dia dah ada modal. Maksudnya dia dah selain daripada cukup untuk keluarkan dia daripada garis kemiskinan, ada juga peserta-peserta yang lebih bernasib baik. Modal tu sepatutnya dia simpan. Tapi dia perlukan financial literacy. Supaya dalam tempoh 2 tahun ini dia simpan modal, dia keluar saja daripada program selepas 2 tahun. Kita berharap lepas itu dia dah boleh mula berniaga dengan modal dan juga dengan latihan yang kita beri melalui UiTM dan sebagainya. Dan itulah cara dia, mereka keluar, orang baru akan masuk dan proses itu akan terus berulang. Jadi pemantauan dan keputusan kita nak kekalkan keluar itu memang keputusan yang berdasarkan kepada data yang kita kumpul setiap hari. Baik Wabi bercerita tadi tentang bagaimana kita ingin mewujudkan ekosistem antara Insan dan juga Ihsan ini. Tapi sekarang ini adakah dah wujud ekosistem tersebut? Sebab apa? Harga barang makin meningkat. Yang mana Insan ini perlukan barang-barang makanan yang raw materials lah untuk buat makanan dan sebagainya. Dan kita bergantung banyak kepada import Wabi. Okay, ada mungkin 100% bawang contohnya. Jadi bagaimana ekosistem ini dah wujud ke sekarang ekosistem? Sebab nak tuai padi, maafkan saya, tuai cili ini bukan sekejap. Okay, nak tumbuh, belum lagi masalah-masalah yang jadi. Jadi wujud atau tidak ekosistem itu sekarang Wabi? Yalah, dia costing itu memang bila kita bangunkan template itu setiap aktiviti, sama ada Intan, Ihsan tu payah sikit lah. Tapi Intan dengan Insan ni lebih mudah kerana kita tahu costing dia. Kalau untuk sediakan nasi lemak,
banyak tu sebenarnya more or less kita tahulah berapa costing dia. Cuma yang orang saya ingat kurang faham ialah banyak kos tidak langsung yang menyebabkan kalau tak pakai vending machine tu dia kena masukkan kos itu. Kos sewa, kos latrik, kos pekerja, kos masa berada di situ daripada pagi sampai ke petang, kos persaingan. Sebab orang kita kalau seorang jual donat susu tu laku, habis satu jalan jual donat susu. Kan? Jadi memang itu cara orang kita lah kan. Jadi bila kita dah remove all this risk kan, competition risk is not there anymore. Utilities is not there anymore. Jadi sebenarnya kos yang tinggal itu hanyalah kos raw material. Kos raw material ini walaupun dia turun naik memang betul, tapi dia ialah kalau dia tak sediakan makanan untuk 5,000 orang mahasiswa UiTM, cukup untuk jualan dia setiap hari itu, sebenarnya dari segi cash flow kenaikan dia tu dia masih lagi boleh dikawal dalam range of price yang kita letakkan. Sama juga macam saya sebut pasal Intan tadilah. OPEX itu sebenarnya telah dimasukkan di dalam perkiraan. Jadi contoh untuk yang mengusahakan pertanian, satu kitaran mungkin 4-5 bulan. Jadi 4 bulan pertama tu dia tak boleh tuai, dia akan dapat allowance RM600 sebulan. Dan mengusahakan tanaman sekarang bukannya sama macam cerita P. Ramlee dulu. Semerah padi duduk kat tengah sawah daripada pagi sampai ke petang. Dia kalau dia tanam dalam polybag tu, dia ada waktu-waktu tertentu yang dia kena jaga. Jadi mungkin beberapa jam sehari, jam yang lain itu dia boleh tumpu kerja lain. Jadi dalam 600 sebelum musim tuaian itu berlaku, 2-3 bulan pertama, dia akan dapat allowance sebagai supplementary kepada income dia yang lain. Apabila tuaian itu berlaku, mereka juga akan dapat profit sharing. Sebab itu dari segi pendapatan puratanya setiap kitaran tuaian itu 4-5 bulan itu selalunya dapat dalam sekitar 2,000 ke atas. Sebab itu saya kata the business model has to be right. Dan kalau kita nak ambil orang miskin, tak ada template dan kita terus suruh dia pandai-pandai sendiri, sebab itu kerajaan boleh berbelanja berbilion ringgit tapi success rate mengeluarkan daripada garis kemiskinan itu lebih rendah, kecualilah kita usahakan pada peringkat template yang semuanya telah dirancang ekosistem itu daripada latihan, penanaman, terutamanya pasaran, off-taker, itu pun dah ada. Dan setakat ini kita tengok dia telah membuahkan hasil yang lebih baik daripada program yang pakai tabur saja bantuan ini. Cuma kerja dia penat sikit lah kerana kita kena bangunkan ekosistem, pilih, padankan dengan pembeli dan lain-lain. Mungkin hari ini ketiga-tiga inisiatif tunjang utama ini berfokus kepada rakyat yang general. Mungkin ada atau tidak inisiatif baru, tunjang yang baru mungkin kepada mahasiswa. Iltizam mungkin namanya. Bagaimana YB? Ini saya kat parlimen pun tak kena grill macam ni kan. Selalunya parlimen satu sesi pagi, satu soalan je kan. Baik ialah mahasiswa saya ingat kita kena imbangkan. Kita pun tak nak contohnya ada program yang melibatkan penjanaan pendapatan yang mungkin menarik pelajar itu keluar daripada universiti, orang suruh pergi belajar, dia pergi jual dekat vending machine pula kan, pun bayar juga kan. Tapi saya ingat tumpuan kepada kumpulan pelajar, macam tadi saya lambat ni kan Datuk Dr. Zunika, sebab kami mesyuarat sampai pukul 7 pasal agenda Bumiputera. Kita akan ada Kongres Ekonomi Bumiputera contohnya awal bulan Mac kan. Jadi Kementerian Ekonomi dengan MARA bertanggungjawab membangunkan keseluruhan kerangka baru itu kan. Kalau mahasiswa, pandangan saya yang betul-betul memerlukan bantuan kerana dia memang datang daripada miskin tegar, yang itu perlu dibantu melalui pindahan tunai.
Kalau keluarga dia patut dapat, maka dia dapatlah bantuan yang terus begitu. Tapi tumpuan program-program yang melibatkan ekonomi ini ialah sebanyak yang mungkin ialah melibatkan kebolehpasaran dan juga keusahawanan. Kerana kita nak memastikan mahasiswa datang, soal dia tak payah fikir sangatlah pasal susah keluarga dia, ibu bapa dia, mana yang perlu dibantu itu bantu melalui bantuan tunai. Tapi the measure of whether we can help a young person who goes through tertiary education is how we have elevated him or her daripada the socio-economic standing that he or she came before. Bila dia masuk kepada pasaran kerja, how much he or she can fetch, kerja dekat mana, ataupun kalau dia mengambil keputusan untuk mengusahakan perniagaan, bantuan macam mana yang dia dapat, dan juga sejauh mana dia boleh mengusahakan perusahaan itu kan. Jadi kalau kita memberi fokus daripada dasar kerajaan, fokusnya ke arah itu. Sebab itu dari segi makro kan, banyak yang Kementerian Ekonomi tumpukan juga ialah apa yang kita panggil sebagai labour market reforms, ataupun reformasi pasaran kerja, untuk kita pastikan terutamanya mahasiswa lah, kalau dia masuk universiti telah melepasi pelajaran sehingga dia dapat ijazah, bila dia keluar ke pasaran kerja, they get hired for what they are worth. Daripada berbanding dengan masalah yang kita ada sekarang ini, kan kita ada masalah underemployment. Pelajar-pelajar masuk universiti, ialah dia dah melalui sampai dia dapat ijazah, tapi bila keluar, dia tak boleh buat kerja yang sepadan dengan kelulusan dia. Sebab itulah ada banyak yang terpaksa buat gig work, ataupun itu yang fenomena pelajar-pelajar lepasan universiti gaji 1,800, 1,900 dan sebagainya kan. So I think while untuk miskin tegar kita boleh turun granular seperti itu, untuk mahasiswa dan orang muda banyak yang kita boleh bantu secara menyeluruh itu ialah dengan membaiki struktur ekonomi kita, terutamanya yang bersabit dengan kebolehpasaran, peluang, dan juga bagaimana majikan dan pasaran kerja kita compensate pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan kita. So minta-minta insya-Allah yang graduate lepas ini, by the time you enter the job market, keadaan underemployment tu will get better, so that your pay, your starting pay will be better than your predecessors the last few years. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu pencerahan yang baik daripada YB Rafizi Ramli, khususnya untuk program seperti IPR, Intan, dan sekaligus yang merangkumi melibatkan juga ya untuk mahasiswa-mahasiswi yang akan keluar selepas mereka habis belajar, dan perkara ini yang sedang difikirkan oleh pihak kerajaan supaya apabila mereka keluar, ya, pekerjaan-pekerjaan itu tersedia mengikut ya kepakaran, keupayaan mereka terbaik. Jadi kita ucapkan tahniah kepada YB Rafizi Ramli, walaupun seringkali dikritik YB Menteri Ekonomi yang gagal seperti itu dikatakan oleh pihak-pihak pembangkang khususnya. Kerana apa? Kerana mereka semakin takut sekiranya apa yang dirancangkan bakal dilakukan, semua itu membuahkan hasil dan rakyat mendapat menilainya dengan penilaian yang baik, memberi manfaat, memberi kebaikan untuk rakyat dan juga untuk negara. Itu sedikit tambahan daripada saya. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.